Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah adik, kita bertemu kembali bersama saya Cikgu Robi Rosten dalam kelas online kita dalam channel Mr. Cikgu. Dan untuk kelas kita pada kali ini, Cikgu akan terangkan kepada adik-adik cara untuk adik-adik jawab latihan muka surat 81 Matematik tahun 5. Okey, untuk latihan kali ini adalah berkaitan dengan nombor bercampur dengan peratus, hubungan dia. Macam mana kita nak tukar daripada nombor bercampur tukar kepada peratus dan juga daripada peratus tukar kepada nombor bercampur. Okey, adik-adik lihat basic soalan ni adalah muka surat 81 yang dia bagi dalam kotak kecil sebelah kanan bahagian bawah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 soalan dalam kotak, tapi cikgu tak payahlah buat kotak nah. Cikgu tulis nombor saja. Okey, soalan nombor 1 dia bagi 1, 9/10. Dia nak dalam peratus. Okey, macam mana nak tukar kepada peratus? Untuk nak tukar kepada peratus ni, cikgu syorkan adik-adik cuba hafal 4 pasangan nombor ni. Okey, iaitu pasangan dia. Yang pertama 2 darab 50. Okey, yang kedua 4 darab 25. Okey, yang ketiga 5 darab 20 dan akhir sekali 10 darab 10. Kalau adik-adik hafal 4 pasangan nombor ni, ini adalah untuk dapat apa? Untuk dapat nilai dia 100. Okey, nilai dia 100. Untuk tukarkan daripada pecahan ataupun nombor bercampur, okey, nak tukar kepada peratus. Kalau nombor pecahan biasa macam ni lah, cikgu cuba imbas kembali yang pecahan dulu. Contohnya cikgu buang 1 kan. Okey, kalau pecahan ni adik-adik dah belajar di tahun 4 kalau tak silap cikgu. Okey, nombor bawah dia 10. Kalau 10, adik-adik lihat kat sini je. Cari nombor 8 nombor ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni. Mesti ada kat sini lah. Selalunya memang ada. Nombor bawah ni ada dalam kalangan nombor ni. Okey, kalau lihat kat sini 10, pasangan dia 10. Maka nak tukar kepada peratus, kita darab 10 lah. Okey, kita akan dapat 9 darab 10, kita akan dapat 90. Yang ni kita akan dapat 100. Jadi nak tulis bawah 100 ataupun lebih mudah terus tulis 90%. Okey, ini jawapan dia. Okey, itu kalau yang dulu, yang pecahan biasa, pecahan wajar. Tapi bagaimana kalau nombor dia nombor bercampur? Seperti soalan yang tahun 5 ni lah. Okay, dia bagi 1, 9/10. Jadi cara dia lebih kurang sama, cumanya kita kena tukar kepada pecahan tak wajar. Sebab tu adik-adik belajar di tahun 4 tukar daripada pecahan wajar kepada daripada nombor bercampur kepada pecahan tak wajar dan sebaliknya. Yang tu adik-adik guna di tahun 5, terutamanya tajuk ni. Ya, adik-adik akan guna semula. Cara nak tukar kepada pecahan tak wajar, kita darab tambah. 1 darab 10, 10 tambah 9, jadi 19 kan. 19 per 10. Okey, 19/10. Kemudian kita cari pasangan dia. Kalau 10, cari yang nombor bawah. 10, pasangan dia 10, kita darabkan dengan 10. Okey. Yang ni darab 10 senang je. Kita hanya tambahkan kosong. Maksudnya 19 darab 10, 19 darab 10 tambahkan kosong di belakang. Yang ni kita akan dapat 100. Jadi kalau kita tulis per 100, kalau adik-adik nak tulis macam ni dulu pun tak apa. Kemudian tulis jawapan yang dia nak dalam peratus. Per 100 ni dia akan jadi simbol peratus macam ni. Kalau adik-adik daripada sini nak terus tulis jawapan, itu lagi baguslah, cepat. Potong step, tak ada masalah. Okey, ini jawapan yang pertama. Jadi selesai untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua dia bagi peratus. Bagi 180. Soalan yang kedua dia bagi 180%. Macam mana nak tukar kepada nombor bercampur?
Okey, nak tukar kepada nombor bercampur, langkah pertama adik-adik tukar dulu nombor ni. Tukar jadi pecahan dulu. Per 100. Ni adalah per 100. Okey, per 100. Kemudian yang ni boleh buang sifar, boleh potong. Okey, buangkan sifar. 18 per 10. 18 per 10 pecahan tak wajar. Tukar kepada nombor bercampur, maknanya 18 bahagi 10 lah. 1 darab 10, 10 bagi 8. Maka jawapannya 18 per 10. Okey, 18 per 10. Macam ni. Cara lain kalau nak tukar kepada nombor bercampur selain daripada bahagi, guna formula tolak tambah 1 lah. Maksud cikgu, apabila dah buang sifar, kita dapat 18 per 10 guna formula tolak tambah 1. Maksudnya 18 tolak 10, kita dapat 8. Bawah dia 10. Okey, kekalkan. Depan ni tak ada nombor, tambah 1, mana sifar tambah 1, 1. Okey, samalah sama. Buatlah mana-mana cara. Nak bahagi boleh, nak guna formula tolak tambah 1 pun boleh. Tak ada masalah. Yang penting ni faham potong sifar. Sebab sifar bahagi kita boleh buang nombor. Kalau ada sifar kita boleh terus buang. Macam tu. Okey, selesai untuk soalan yang kedua. Kalau ada adik nampak celaru, cikgu buat kotak lah. Nampak cikgu buat kotak kat sini. Untuk yang pertama 19 per 10, kita dapat 190%. Untuk yang ni 180%. Okey, 180% kita dapat 18 per 10. Kalau nak kecilkan nombor ni boleh kecilkan guna sifir 2. Kalau nak kecilkan dia guna sifir 2 boleh 4 darab 2 8, 5 darab 2 10. Boleh. Adik-adik boleh tulis 4 per 5. Tulis yang ni pun betul, yang ni pun betul. Okey, tak ada masalah. Okey, baiklah. Untuk soalan yang ketiga, 63 per 4 nak tukar kepada peratus. Jadi adik-adik lihat kat sini 4 pasangan dia 25. Jadi kita akan darab dengan 25 nanti. Sebelum tu kita tukar dulu kepada tak wajar. 6 darab 4, 24. Tambah 3 dapat 27. Bawah dia kekal 4. Okey, kalau 4 pasangan dia 25, kita darabkan dengan 25. Jadi yang ni kita hanya darabkan nombor ni je. Nombor bawah tak perlu darab lah, sebab memang dapat 100 dah. Kita hanya darab 27 darab 25. 5 darab 7, 35. 5 darab 2, 10, 13. Potong, letakkan sifar. 2 darab 7, 14. 2 darab 2, 4. Tambah 1, 5. Tambahkan 5, 7, 6. Okey, jadi bawah ni memang dapat 100 pun. Maka jawapannya adalah 675%. Dan dapat yang ni. Okey, untuk soalan yang ketiga, 63 per 4, maka jawapannya 675%. Okey, dia ada kaedah lain pun ada sebenarnya. Kalau kita tak nak guna kaedah hafal yang ni, guna cara ni kan, tak nak guna cara hafal pasangan nombor ni, adik-adik boleh guna cara lain. Iaitu caranya, cikgu tunjuk satu contoh yang apa tu? Yang pertama senang. Kita tengok contoh yang ketiga jugalah 63 per 4. Kalau kita tak nak guna cara hafal pasangan, adik-adik guna cara yang ni. Kalau nak jumpa je perkataan peratus, okay, macam ni kan, ada dalam kotak dia tanya peratus. Maknanya kalau soalan biasa, soalan kata tukarkan kepada peratus ataupun berapa peratuskah. Okay, jumpa je perkataan peratus dalam soalan, maknanya kita boleh terus darab 100. Ni formula dia, darab 100. Ataupun guna pasangan untuk nombor bawah. Okay. Kalau yang ni adik-adik kena tukar sama juga seperti itu. Kita tukar, kita dapat 27 per 4. Okay, bila dapat macam ni, adik-adik kena darabkan nombor atas, darabkan. Kita akan dapat 2700 bahagi dengan nombor bawah. Okay. Yang ni dia step dia jadi panjang sikit lah. Dia jadi agak panjang sikit sebab kita perlu darab dan juga bahagi. Okay. Yang ni lebih mudah. Cikgu rasa kalau pasangan ni lebih mudah sebab kita darab nombor atas dapat jawapan, tetapi kita kena hafal lah 4 pasangan ni, 2 dengan 50,
4 dengan 25, 5 dengan 20, 10 dengan 10. Yang ni kita guna untuk cari peratus. Kejap je ni, tak sampai seminit pun boleh hafal. Pasangan ni sangat senang. Okay? Cikgu dah praktis dah kelas depan ke kelas belakang ke, sekejap je, tak sampai pun 2-3 minit boleh lancar. Okay? 4 pasangan ni. Jadi bila dah lancar, senang. Kita tengok nombor bawah je. Dan kita tak perlu darab pun. Kita tengok untuk kita nak tulis kat tepi ni je. Yang bawah ni kita tak perlu darab pun, sebab kita dah tahu yang ni akan dapat benda ni. Kita hanya darab nombor atas untuk dapatkan jawapan. Itu je. Senang kan? Okey. Kita lihat soalan seterusnya. Soalan yang ke berapa tu? Yang 304%. Yang ni dia nak dalam apa tu? Dalam pecahan, dalam bentuk pecahan ataupun dalam bentuk nombor bercampur. Jadi daripada sini dia per 100. Okay, peratus ni maknanya per 100, ataupun per 100 ni membawa maksud bahagi 100 lah. Okey, 3 bagi 100 tak boleh. 30 nak bagi 100 tak boleh. 300 ni bolehlah. 3 darab 100, 300. Kita tolakkan, baki dia 4. Maka kita dapat jawapan dia ikut putaran jam 3/4/100. 4/100. Nombor ni boleh kecilkan. 4 nak dapat 100, nak dapat 100 darab 25. Maknanya 1 darab 4, 4. Dekat sini 25 lah. 4 darab 25 dapat 100 kan. Jadi adik-adik boleh tulis untuk nombor yang ni. Adik-adik boleh tulis sama ada 3/4/100 boleh juga. Ataupun 3/1/25. Okey, ada dua lah. Tapi yang sebetul-betulnya, yang paling bagus, tulis yang sebutan terkecil lah. Macam ni. Begitu juga dengan soalan ni. Kalau kita jawab soalan subjektif, dua-dua diterima betul lah. Kecuali disebut, beri jawapan dalam sebutan termudah. Wajib tulis yang ni lah. Tapi kalau dia tak sebut, dua-dua diterima. Tapi kalau adik-adik jawab yang soalan pilihan ABCD itu, dia tak akan ada nombor dalam nombor dalam sebutan yang besar. Dia akan bagi dalam sebutan termudah. Macam ni. Boleh lah. Ada dua soalan lagi. Okey, soalan yang kedua terakhir. 5/2/5. Okey, kita tukar kepada tak wajar dulu. 5 darab 5, 25. Tambah 2, dapat 27. Bawah dia 5. 5 pasangan dia 20. Jadi kita hanya perlu darab 27 dengan 20. Okey, yang ni senang. Kita nak darab apabila ada sifar. Dekat sini salah satu nombor ada sifar, kita letak nombor tu kat bawah. Okey, apabila mendarab, sifar ni kita turunkan sekali kat sini saja, terus darab nombor yang kedua. Dan mula di sini. 2 darab 7, 14. 2 darab 2, 4 tambah 1, 5. Okey, jawapan dia 540%. Yang ni tak perlu darab lah. Yang ni dapat ni. Dan benda ni adalah bersamaan simbol peratus, sebab dia nak peratus kan. Okay, seterusnya jawapan dia untuk 5/2/5 bersamaan dengan 540%. Yang terakhir sekali 205%. Tukar kepada pecahan adalah per 100. Okey. Tukar per 100 ni membawa maksud bahagi 100. Okey. Maksud dia 2 bagi 100 tak boleh, 20 masih lagi tak boleh, 205 boleh, 2 darab 100 dapat 200, tolakkan baki 5. Maka jawapan dia ikut putaran jam 2 dulu ke atas ni, 5/100. Jadi kita dapat, kita boleh kecilkan. 5 nak dapat 100, kita darab 20, maka tulis 1/20. 20 tu kat bawah lah. Okay, jadi jawapan dia adik-adik boleh tulis sama ada 25/100 atau 21/20. Yang ni boleh, yang ni pun boleh. Tak ada masalah lah. Okay, dah selesai untuk soalan muka surat 81. Lepas ni kita akan cuba buat latihan yang seterusnya, muka surat 83. Jadi sebelum tu, cikgu nak pesan lagi sekali, siapa yang belum lagi tekan butang subscribe, tekan sekarang, kerana ianya adalah percuma. Dan yang paling penting, tekan butang loceng. Okey, sekian dulu untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.